Boleh nampak slide Nampak Ustaz. Okey, baik. Ustaz. Okey, kita akan mula insya-Allah. Okey, kita mula. Okey, sebelum kita mulakan macam biasa, seperti biasa insya-Allah, saya selepas introduction, selepas mukadimah, saya akan mutekan semua untuk saya bagi penerangan dulu. Kemudian setelah ada penerangan selesai, saya akan buka untuk pertanyaan, soalan insya-Allah. Okey, baik. Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baik, pertama dan selama-lamanya segala puji Allah Subhanahu wa taala atas keizinan Allah Subhanahu wa taala membenarkan kita untuk kita bertemu sekali lagi pada hari Rabu malam. Jadi insya-Allah dalam perkongsian kita kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita, bicara kita tentang makhraj huruf. Jadi saya mohon saya minta izin tuan-tuan dan puan-puan untuk saya mutekan semua. Boleh Okey. Okey, baik. InsyaAllah pada malam ni setelah sebelum ni kita dah bercerita tentang beberapa makhraj huruf di mana kita menyentuh beberapa perkara. Yang pertamanya adalah kita sentuh berkenaan dengan al-jawf. Okey, al-jawf. Kita recall balik benda yang kita dah ambil. Al-jawf iaitu rongga. Al-jawf. Oh, dia menyengit tulisan. Tulisan saya menyengit. Okey, kejap saya betulkan whiteboard kejap ya. Okey, berkenaan dengan al-jawf. Al-jawf ataupun kita tengok slide senang. Okey, ataupun al-jawf rongga. Rongga. Al-jawf dia bukan ni tapi dia rongga. Okey, di mana rongga ini adalah tempat keluar bunyi-bunyi a, i, u. Yang mana kita akan tengok nanti apabila kita masuk kepada tanda-tanda baris bahawa di sana ada baris atas, baris bawah dan baris depan. Okey, dan bunyi-bunyi seperti a, i, u dia keluar melalui rongga kita. Dan kemudian kita dah sentuh juga mengenai kerongkong, mengenai halqum, di mana kita sebutkan bahawa halqum ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey, di mana bahagian yang paling jauh yang kita namakan dia sebagai aqsal halqi. Okey, dalam bahasa Melayu dia kita sebutkan dia sebagai pangkal kerongkong. Okay, pangkal kerongkong kawasan yang berada berhampiran dengan dada kita. Okay, dan kita sebutkan bahawa ada 2 huruf yang keluar daripada situ dan huruf ini sangat jauh. Okay, huruf ini adalah huruf yang paling jauh daripada mulut, menyebabkan apabila kita nak sebut kedua huruf ni maka kita perlu beri tenaga. Okay, keluarkan angin daripada perut kita. Okay, supaya huruf ini dapat keluar dengan bunyinya. Okay, kalau tak keluarkan angin maka huruf tu keluar tetapi dia keluar dengan istilah yang biasa saya guna, shy cat. Dia keluar dengan malu-malu kucing. Nak tak nak je keluar. Okay. Baik, kemudian kita sebutkan juga pada pertengah huruf. Saya tak namakan huruf-huruf ni. Tuan-tuan dan puan-puan recall balik. Huruf apa yang ada dekat pangkal kerongkong ni. Okay, kemudian kita ada huruf yang berada di tengah-tengah kerongkong. Okay, di mana kita sebutkan bahawa huruf-huruf yang berada di tengah-tengah kerongkong ni memerlukan kita untuk menolak sikit kita punya pita suara. Okey, menolak sikit kalau kata perjalanan okey itu a, kemudian kita ada ha. Okey, lalu kita sempitkan perjalanan dia. Perjalanan a dan ha tu kita sempitkan maka menjadilah keluarlah dua huruf yang lain. Okey. Dan seterusnya kita sebutkan juga tentang adnal halqi ataupun dalam bahasa Malaysianya adalah hujung kerongkong. Okey, hujung kerongkong kita di mana ada 2 huruf yang mana 2 huruf ini berada di tempat keluar dan masuk. Dia berada di sempadan, tempat keluar dan masuk angin. Lalu kita sebutkan bahawa salah satu huruf ini seolah-olah kita membuang sesuatu daripada kerongkong kita,
manakala satu huruf yang lain pula adalah seolah-olah kita nak masukkan sesuatu ke dalam kerongkong kita. Kemudian kita juga sentuh tentang al-lisan, makhraj yang seterusnya iaitu makhraj al-lisan, makhraj lidah. Di mana pada makhraj lidah ini kita tengok ada beberapa kawasan, dan kita masih lagi berada di makhraj al-lisan, makhraj lidah. Di mana sebelum ni kita sentuh tentang huruf qaf contohnya. Okey. Oh, saya dah sebut nama huruf dah. Okey, baik. Okey, kita sentuh tentang kawasan ini. Okey, kawasan ini kawasan yang kita namakan ia sebagai aqsal lisan. Okey, aqsal lisan maksudnya pangkal lidah, kawasan yang berhampiran dengan anak tekak. Okey, ini anak tekak. Okey, so kita ada kawasan pangkal lidah. Okay, di mana pangkal lidah kita sebutkan ada dua huruf yang keluar dan apa perbezaan antara kedua huruf ni. Okey, sebab dia kawasan keluar, pintu keluar yang sama, tetapi bagaimana kita nak pastikan yang keluar daripada pintu tu dua objek, dua suara yang berlainan. Okey, kita dah sentuh pada minggu lepas. Okey, harap-harap semua masih ingat lagi macam mana kita nak sebut huruf yang ada huruf yang kita kena tekan dia, ada huruf yang kita bagi sentuhan je. Okey. Dan kemudian kita bergerak daripada pangkal lidah, kita bergerak menuju ke tengah-tengah lidah. Okey, lalu sampai di tengah-tengah lidah, maka kita dapati ada 3 huruf yang keluar daripada tengah-tengah lidah. So ini 3 huruf yang keluar daripada tengah-tengah lidah. Dan kita juga telah menceritakan tentang bagaimana ia keluar dan apa perbezaan di antara 3 huruf ini. Okay, ingat balik. Okey, tadi poin-poin kita adalah huruf yang sama makhraj. Tengok, dia berkongsi makhraj ni. 2 huruf berkongsi makhraj. Okay, lalu apa yang perlu kita tahu ialah cara Allahu Akbar. Okay, cara menuturnya ataupun cara mengeluarkannya. Okay, menuturnya. Okay, cara bagaimana kalau kita kata okey, 2 huruf ni keluar daripada pangkal lidah. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya, dan yang kedua perbezaan di antara keduanya. Okey, beza antara huruf. Okey, baik. So ini 2 perkara yang kita kena perhatikan. Yang pertama, kalau katalah kita pergi kepada pangkal lidah, lalu di pangkal lidah ini ada huruf qaf dan ada huruf kaf. Ya, lalu bagaimana kita nak tutur, nak keluarkan bunyi qaf, dan bagaimana kita nak keluarkan bunyi kaf, dan bagaimana kita membezakan antara keduanya. Okey, dan kemudian kita di tengah-tengah lidah kita ada huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Okey, jimun wa shinun wa yaun. Okey, kita dah sebut nama huruf-huruf ni pada permulaan sesi kita. Maka huruf-huruf ni sekarang ni kita berada di tempat di mana ia keluar. Ya, lalu huruf jim, bagaimana cara nak menuturnya? Shin, bagaimana cara nak menuturnya? Ya, bagaimana cara nak menuturnya? Dan apa perbezaan antara huruf ini? Perbezaan yang ni bukan kita tak cerita tentang beza, tentang tebal atau nipis. Tapi bagaimana kita membuatkan bunyi yang keluar daripada mulut kita walaupun pada tempat yang sama tapi boleh menghasilkan bunyi yang berbeza. Okey, contoh macam tangan kita lah contohnya. Bila kita tepuk. Okey, ni tepuk semua bunyi sama. Satu dunia tepuk sekali bunyi sama. Tak ada bunyi lain-lain. Okay. Tetapi bagaimana kita boleh bawa keluar bunyi? Kan? Bagaimana bunyi yang berbeza tu boleh dikeluarkan daripada makhraj yang sama. Okay. So sebab tu kita sentuh. Dan saya bagi hint sikit. Macam mana ada mulut terbuka, ada mulut tertutup, ada mulut di pertengahan. Okay. So pergerakan tempat yang sama, tengah-tengah lidah, tetapi ada berlaku perubahan pada mulut kita menyebabkan bunyi yang keluar tu bunyi jim, bunyi yang keluar tu bunyi shin, bunyi yang keluar tu bunyi ya. Okey, baik. Seterusnya kita sentuh kita pergi kepada bahagian tepi lidah kita. Okey, di mana bahagian tepi lidah kita sebutkan ada 1 huruf yang keluar daripada sini. Walaupun ia 1 huruf tetapi dia ada 3 cara sebutan. Okey, 3 cara menyebutnya. Okey, saya harap semua masih ingat lagi apa 3 cara nak sebut huruf ini.
Okey, ingat balik 3 cara bagaimana nak sebut huruf ini. Baik, okey, semua dah saya harapkan semua dapat recall balik. Saya cerita sambil kita recall balik. Oh, tak nampak tulisan warna merah. Saya nampak dekat sini tapi tak nampak kat sana. Sekejap saya cuba tukar warna tulisan. Bolehkah kita tukar warna tulisan? Baik, kita cuba kejap. Kita cuba tukar warna tulisan. Kita cuba ambil warna apa yang jelas. Kita cuba ambil warna hitam. Kita cuba warna hitam. Okey. Baik, okey. Di mana huruf yang berada di tepi lidah kita ada 3 cara sebutan. Okey, yang ni jelas sikit. 3 cara sebutan. Okey, di mana 3 cara sebutan, maka kita ingatkan balik. Huruf dad ini daripada mana dia keluar. Okey, dan bagaimana dia keluar. Okey, baik. Boleh? Okey, jadi pada malam ini kita akan meneruskan perjalanan kita untuk keluar daripada mulut. Okey, kita nak keluar daripada mulut. So, kita dah pergi daripada rongga, kita pergi ke kerongkong, kemudian daripada kerongkong kita naik ke lidah, kita pergi ke pangkal lidah, kemudian kita pergi ke tengah-tengah lidah, dan sekarang ini kita sudah sampai di hujung lidah. Okey, kita sudah sampai di kawasan ini. Kawasan hujung lidah. Okey. Di mana pada hujung lidah ini, okey, kita sebutkan bahawa kawasan hujung lidah ini adalah kawasan yang paling ringan. Okey, ringan. Okey, kerana pangkal lidah kalau dia nak bergerak pun dia boleh bergerak ke atas dan ke bawah. Tengah-tengah lidah pun dia boleh bergerak ke atas dan ke bawah. Okey, tepi lidah dia boleh bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Okey, tetapi terhad juga pergerakannya. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok dekat hujung lidah ini, maka kita akan dapati bahawa dia boleh bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, keluar, ke belakang, ke depan. Okey, semua dia boleh gerak. Okey, maka kawasan hujung lidah ini adalah kawasan yang paling ringan. Dan kerana itu jugalah antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan sesuatu secara sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kalian menyangka wahai manusia bahawa kami jadikan kalian sia-sia? Maksudnya setiap sesuatu tu diciptakan untuk fungsi dia. Okey, untuk fungsi dia. So lidah yang hujung lidah yang lembut ini maka ada fungsinya, dan fungsinya tak sama macam kawasan yang lain. Kalau pangkal lidah ada 2 huruf. Tengah-tengah lidah ada 3 huruf. Tepi lidah ada 1 huruf. Tetapi hujung lidah maka di sana ada 12 huruf. Okay, ada 12 huruf yang akan keluar daripada hujung lidah. Baik, kita pergi dan 12 huruf ini kita boleh bahagikan dia kepada 4 kumpulan. Okay, kita ada kumpulan pertama, kita ada kumpulan kedua, kumpulan ketiga dan kumpulan keempat. Baik, kita akan lalu satu persatu kumpulan ini. Kita pergi pada kumpulan yang pertama. Okey. Kumpulan pertama ialah apabila hujung lidah bertemu dengan kawasan ini. Kawasan apa ini? Kawasan langit-langit atas. Okey, langit-langit mesti ke atas kan? Okey. Hujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Okey, saya dah terbiasa sebut langit-langit atas. Okey. Baik, apabila hujung lidah bertemu dengan langit-langit atas, maka di sana ada 3 huruf yang akan keluar. Okey, 3 huruf yang akan keluar. Okey, iaitu huruf ra, nun dan lam. Okey. Baik, kita pergi secara detail. Okey, kita pergi secara detail. Baik. Bila nak pergi secara detail, saya nak masuk pada whiteboard. Kita pergi pada whiteboard. Okey. Hujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Okey. Huruf yang pertama yang akan keluar adalah, kita pergi pada huruf yang pertama dulu, iaitu huruf lam. Okey. Huruf lam. Okey. So, lam dia ada dengan 3 baris dia. Okey. Dengan 3 baris dia. Lam baris atas, lam baris bawah, lam baris depan. Okey. Baik. Huruf lam, okey, saya tunjukkan lidah. Okey, ini lidah kita. Lidah kita. Okey. Kemudian pada lidah kita ada kawasan hujung. Ini hujung. Okey, hujung. Okey. Okey.
huruf lam apabila dia hendak keluar, okey, kita menggunakan hujung, ya, tetapi hujung yang disertai dengan ni. Okey, ni kawasan dia. Baik, kita tengok kawasan ni. Okey. Kawasan ini, okey, hujung dekat sini. Ini dipanggil hujung lidah. Okey, ni hujung. Okey, dekat sini dia masih lagi tepi lidah. Okey, ini pun tepi lidah. Tepi, topi pula jadi. Tepi lidah. Okey, baik. Okey, huruf lam apabila dia keluar maka dia melibatkan seluruh kawasan ini. Okey, tepi lidah bahagian hujung. Okey, tepi lidah, bukan keseluruhan tepi lidah bukan. Ini tepi lidah juga ni. Okey, tapi kita tak nak yang ini. Kita tak nak yang ini. Kita nak tepi lidah yang berada di hujung. Okey, di hujung lidah. Okay, di hujung lidah, kalau kita tengok hujung lidah kita, okey, kita tengok hujung lidah ada bahagian tepi kiri dan kanan. Okey, maka kita gunakan seluruh kawasan ini untuk kita letakkan dia di langit-langit atas. Kita letakkan ke langit-langit atas. Okey. Okey, baik. Kita nak letak, sebelum kita sebut huruf lam, maka kita kena tengok bahawa kita boleh bahagikan hujung lidah ni kepada dua bahagian. Okay, kita boleh bahagikan dia kepada dua bahagian. Okay, dua bahagian. Okay, bahagian kiri dan bahagian kanan. Okay, baik. Apabila kita nak sebut huruf lam, maka kita pilih salah satu bahagian. Okay. Kita nak sebut huruf lam, maka kita tak gunakan keseluruhan lidah kita. Kita pilih salah satu bahagian. Okay, salah satu bahagian. Sama ada kiri atau kanan. Okay, buat pilihan masing-masing sekarang ni. Okay, kita ada hujung lidah dan ke kiri, hujung lidah dan ke kanan. Okay, so kita pilih nak ambil yang mana? Hujung lidah kiri atau hujung lidah kanan? Lalu kita tempekkan dia ke langit-langit atas. Okay, dah jumpa dah? Okay, dan kemudian baru kita keluarkan bunyi dia. Okay, lepaskan bunyi. Jangan bariskan dia lagi. Okay, boleh. Letak hujung lidah kita, pilih sebelah kiri atau kanan dan kemudian kita tempekkan ke langit-langit atas. Okay, okay. Dah jumpa? Okay, kalau dah jumpa, mari kita sebut dengan baris-baris dia. Baik. Baris yang pertama, baris atas. Maka bunyi dia la. Okay, jangan lupa, baris atas, buka mulut. La. Okay, la. Okay, kemudian kita ada baris yang kedua, iaitu baris bawah. Li. Senyumkan. Senyumkan baris bawah. Li. Okay, supaya kita dapat bunyi li. Kalau kita tak senyum, maka kita kalau kita tak senyum, dia akan keluar bunyi le, bukan le, le. Kita tak sedar bunyi tu. Sebab kalau kita sebut huruf tu sahaja, kita dengar bunyi pelik. Le, b. Okey. Kita dengar bunyi, mana ada bunyi b dalam bahasa Arab? Ya, tak ada. Tapi kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim, b, nampak? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan b, tapi b. Okay, so kita senyumkan supaya kita dapat bunyi baris bawah. Li. Okay. La, buka mulut. Li, dan kemudian seperti kita minum air dengan straw. Lu. Okay, muncungkan. Lu. La, li, lu. Okay, ingat, hujung lidah. Pilih salah satu. Kiri atau kanan. Kiri atau kanan. Pilih. La, li, lu. Okay. La, li, lu. Okey, baik. Okey, ada orang tanya, Ustaz, kalau pakai dua-dua tak boleh ke Ustaz? Susah nak pilih kiri kanan ni Ustaz. Saya nak pakai semua ni sekali. Okey. Saya nak pakai semua kawasan hujung lidah dan tepi lidah semua sekali. Baik, kalau kita nak pakai boleh. Okey. Dan kalau kita tengok lidah kita, okey, saya buat ni pandangan atas. Ni pandangan kita daripada atas lidah. Kita tengok pandangan daripada sisi lidah kita. Okay, ni sisi lidah kita.
Minta maaf, saya lukisan tak cantik. Sebab tu tak jadi artis atau tak jadi doktor. Sebab lukisan tak cantik. Okey. Baik, okey, lidah kita. Okay, kalau kita tengok lidah kita, kita boleh bahagikan dia kepada dua bahagian. Okey, bahagian atas dan bahagian bawah. Ini bahagian atas. Dan ini bahagian bawah. Lidah pula. Bahagian bawah. Okey, boleh. Atas dan bawah. Okey, lidah kita ada bahagian atas dan bahagian bawah. Kalau kita nak gunakan keseluruhan kawasan ini, seluruh kawasan ni kita nak gunakan, maka pastikan kita gunakan bahagian atas lidah kita, permukaan lidah kita. Okey, jangan guna bahagian bawah. Ini bahagian bawah. Okey, saya minta maaf, saya tunjukkan lidah, kena tunjuk. Okey, bahagian atas. Ini bahagian atas. Bahagian bawah. Ini bahagian bawah lidah kita. Okey, kalau kita nak gunakan lam, maka tempekkan bahagian atas. Permukaan atas ni, tempekkan semua ke atas. La, la, li, lu. Okay. La, li, lu. Okay. Asalnya kita pilih salah satu, tepi lidah sebelah kiri atau sebelah kanan. Okay. Hujung lidah dan tepi lidah sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi kalau nak pakai dua-dua, boleh pakai permukaan atas. Okay. Sebab apa? Okay. Sebab kita nak pergi pada huruf yang seterusnya. Okay. Lam dah dapat. Siapa ada soalan nanti boleh tanyakan soalan. Okay, baik. Kita padam. Whiteboard ni senang nak padam. Pemadam dia besar. Okay. Baik, kita pergi pada seterusnya iaitu huruf nun. Kita ada 3 huruf tadi. Lam, nun. Okey, kita pergi pada huruf yang seterusnya iaitu huruf nun. Kita bagi color yang cantik sikit. Kita ambil color biru. Okey, kita pergi pada nun. Okey, kita ada nun. Masya Allah, ini tercantik sangat ni. Kenapa jadi macam gini? Okey, saya minta maaf. Okey, terlalu cantik ni. Okey, baik. Kenapa dia jadi eraser padam? Okey, baik. Okey, kita ada huruf. Ya Rabbi. Ni. Okey. Kita pergi pada huruf na, ni, nu. Okey, baik. Okey, nun ada baris atas, nun baris bawah dan nun baris depan. Okey. Jangan ni. Okey. Kenapa dia terganggu sikit? Okey, baik. Okey, kita ada huruf nun. Okey, di mana huruf nun tadi? Okey, saya lukiskan balik kita punya lidah kita. Saya lukis besar sikitlah kot. Ya Allah. Okey, kita lidah kita besar sikit. Okey, ni lidah kita. Okey, lidah kita. Okey, baik. Kemudian lidah kita bahagikan dia kepada 2. Okey, ini bahagian atas. Ini bahagian bawah lidah kita. Okey, tadi kita sebut huruf lam. Okey, dan lam ni menggunakan bahagian atas. Okey. Bahagian bawah pula adalah tempat keluar huruf ini. Okey, bawah lidah kita. Okey, contoh saya ambil bawah lidah. Letakkan ke langit-langit atas. Okey, bahagian bawah. Hujung lidah tetapi bahagian bawah. Kita masih di hujung lidah, okay, di bahagian bawah. Bukan bawah lidah. Okay, jangan guna bahagian bawah. Ini penat. Boleh nak pakai bahagian bawah, tapi kita akan penat dan sakit lidah kita. So, hujung lidah tapi bahagian bawah. Okay, hujung lidah bahagian bawah, maka kita letakkan ke langit-langit atas. Okay, dan kemudian kita keluarkan bunyi Okay. Okay, boleh. Okay, so itu perbezaan antara lam dan nun. Okay, sebab apa? Sebab apa kita kena cerita perbezaan ini? Sebab kalau saya sebut, okay, saya sebut dua-dua daripada atas. Contoh saya sebut dua-dua daripada atas. Inna,
Inna. Sebab ni nun dia perlukan hidung. So kita boleh bezakan lah. Okay, tapi inna. So saya sebut illa ke inna? Inna. Saya sebut illa ke inna? Siapa boleh teka? Susah kan kita nak beza. Okay, tapi kalau satu daripada atas, la. Satu lagi daripada bawah, na. Okay, kenapa nun pakai bawah? Kenapa nun tak pakai atas, lam tak pakai bawah? Okay, kena persoalkan juga kan. Kenapa lam dapat kat atas? Tak cik lah kan. Kita kalau ada katil double decker pun kita nak berebut juga nak duduk atas kan. Takkan nak duduk bawah. Okay. Kerana atas ni pergerakan dia laju. Okay, katalah kita nak jumpa dengan langit-langit atas kan. Ni langit-langit atas. So kalau pakai atas dia akan sentuh laju. Laju sentuh dia. Dan lepas pun laju. Okay, pergerakan dia dengan atas laju. Tapi kalau pakai bawah dia ambil masa. Kan kita nak bengkokkan lidah dulu untuk naik ke atas. Okey. Kenapa nun dekat bawah? Kerana nun dia tidak bergantung kepada lidah sepenuhnya. Berbeza dengan lam. Lam bergantung kepada lidah sepenuhnya. Okey, ini lidah huruf lam ni dia hanya perlukan hujung lidah bahagian atas je. Huruf lam. Okey, dia tak perlukan benda lain. Okey, huruf lam. Tetapi huruf nun dia perlukan hidung. Okay. Kalau kita tutup hidung kita, tutup hidung. Cuba sebut huruf nun. Na, ni, nu. Cuba. Na, ni, nu. Siapa boleh dapat buat tutup hidung keluar nun yang cantik? Na, ni, nu. Siapa boleh buat? Boleh kontak saya lepas ni. Saya nak belajar cara bagaimana disebut nun apabila hidung tertutup, bunyi sebutan nun dia cantik. Okey. Tak jumpa. Okey, huruf nun dia memerlukan hidung untuk berfungsi. Okey, oleh kerana dia memerlukan hidung, maka kita nak bagi suara tu pergi ke hidung juga, maka kita bagi dia ruang masa sikit. Sebab tu kita guna bahagian bawah hujung lidah. Okey, hujung lidah kita bahagian bawah untuk kita dapatkan na, ni, nu, supaya dia punya pergerakan dia lambat, dia tak cepat seperti atas. Permukaan atas laju. La, li, lu. Okey, kalau kita sebut na, ni, nu, dia jadi laju. So bunyi tu bunyi nun tu kadang-kadang dia terhilang. Sebab tu kadang-kadang separuh orang dia susah untuk dia dengungkan. Dia susah untuk berdengung sebab apa? Laju, pergerakan dia laju. Dan kita akan tengok nanti bagaimana ada sebahagian orang dia akan lantunkan. Okey, kita mungkin tak pernah dengar perkataan lantun. Okey, siapa yang pernah belajar dia akan dengar ataupun tahu tentang qalqalah, lantunan. Di mana huruf qalqalah ni nun tak termasuk dalam qalqalah. Tapi kalau kita rajin guna bahagian atas lidah kita untuk sebut nun, maka kita akan cenderung untuk melantunkan huruf nun. Okey. So sebab tu kita pakai bahagian bawah lidah kita. Supaya kita dapat bagi masa suara ni untuk pergi ke bunyi ni untuk keluar daripada hidung juga. Okey. Na. Okey, so kita sebut sama-sama. Nun baris atas, buka mulut. Na. Nampak? Na. Okey, dia ada dulu. Na. Okey, berbeza dengan la. La. Dia tak ada la. Dia tak ada. Sebab permukaan atas laju. Tapi permukaan bawah na. Okey, dia ada masa untuk dia bergerak turun. Na. Kemudian baris bawah senyum. Ni. Okay, dan kemudian baris depan seperti kita minum daripada straw. Nu. Okay, letakkan pada makhraj dia dulu. Nu. Na, ni, nu. Okay. Ada sebahagian orang dia berat. Okay, lidah dia berat. Okay, bukan semua orang lidah dia ringan. Ada orang lidah dia berat. Lalu dia kata, susah Ustaz nak sebut huruf nun ni pakai bawah. So macam mana saya nak buat? Okey, maka ada sebahagian daripada ahli ilmu, para qura, maka dia kata sandarkan lidah pada gigi atas. Sandarkan. Bukan sandarkan hujung lidah. Hujung lidah mesti pergi pada langit-langit. Jangan lari daripada langit-langit. Okey, hujung lidah mesti pergi pada langit-langit. Tetapi bahagian bawah lidah kita, okey, bahagian bawah daripada hujung lidah tu kita boleh sandarkan dia pada gigi atas. Na, ni, nu. Okey.
Na, ni, nu. Okey, boleh? Okey, kalau tak sandar itu yang terbaik. Okey. Tapi kalau berat lidah maka sandarkan. Na, ni, nu. Okey. Okey, kita dah tahu ada lam dan ra. Apa perbezaan lam dan ra tadi? Lam dekat atas, ra dekat lam dengan ra pula. Lam dengan nun. Lam dekat atas, nun dekat bawah. Okey, baik. Kita pergi pada huruf yang seterusnya. Okey, huruf seterusnya yang keluar daripada hujung lidah yang menyentuh ke langit-langit atas. Ini grup pertama. Grup pertama huruf adalah hujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Okey, baik. Huruf yang seterusnya adalah huruf Okey, minta maaf tulisan saya, masya-Allah. Okey. Okey, baik. Okey, kita ada huruf yang kita sebut nama dia hari tu raun. Okey, ni huruf ra. Okey, raun. Okey, tapi sebutan dia nanti kita tengok. Okey, macam mana kita nak sebut huruf ni? Okey, tadi kita tengok hujung lidah kita ada dua, satu bahagian atas, satu bahagian bawah. Bahagian atas untuk lam, bahagian bawah untuk nun. Okey, baik. Huruf ini, okey, huruf raun ini dia keluar, kita pilih je mana-mana. Kita nak pakai permukaan atas ke, hujung lidah juga permukaan atas ke ataupun permukaan bawah. Terpulang pada kita. Okey, terpulang pada kita. Siapa yang selesa guna atas, guna atas. Ra. Okey, guna atas dia, permukaan atas, hujung lidah atas, sentuh pada langit-langit atas. Ra. Ra. Okay. Siapa yang selesa guna bawah, maka guna bawah. Ra. 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 Okey, masing-masing. Saya selesa guna atas. Kalau saya nak pakai bawah, dia jadi kekok. Tapi ada orang dia selesa pakai bawah, dia nak pakai atas, dia rasa kekok. Okay, terpulang pada masing-masing. Okey. So, itu tempat huruf ra. Kita pilih salah satu, sama ada kita nak ambil tempat keluar huruf lam ke, nak ambil tempat keluar huruf nun ke, maka kita letakkan dia ke langit-langit atas dan getarkan. Getarkan kita punya lidah. Okey. Okey, ni bahagian kalau saya guna atas, permukaan atas. Nampak? Okey, kemudian kalau guna permukaan bawah, susah. Okey. So beza. Dia beza sikit. Sebab apa? Sebab tak biasa guna permukaan bawah. Okey. So pilihan masing-masing. Gunakan keselesaan. Sebab makhraj ra adalah hujung lidah berjumpa dengan langit-langit atas. Hujung bahagian mana? Nak ikut lam boleh, nak ikut nun pun boleh. Terpulang masing-masing. Okey, so dan kemudian kita sebutkan huruf ini. Okey, baris atas bunyi dia ra. Buka mulut. Ra. Ra. Bunyi a. A. Buka mulut. Ra. Okey, kemudian kita ada baris bawah. Senyumkan. Ri. Ri. Saya rasa gatal lidah bila getarkan huruf ra. Okey. Okey. Ra. Ri. 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 Getarkan. Ri. Getarkan banyak-banyak pun tak apa, getarkan. Okey. Ustaz, ada orang mengajar Ustaz, dia kata jangan sebut apa ra, jangan sebut ri, jangan sebut ru. Sikit-sikit sudah. Ya, apabila kita membaca Al-Quran, maka kita jauhkan daripada tekan huruf tu terlalu kuat. Itu dinamakan takalluf. Okey, jadi istilah takalluf. Takalluf ni apa? Kita nak sebut huruf ain, maka kita pun sebut a'udzu billahi. Kita pun bantai macam tu. So itu takalluf. Paksa dia nak keluar tu, paksaan. So dalam baca Al-Quran, maka kita kena elak. Kita kena elak daripada bacaan takalluf. Contoh bila nak ra ni, Bismillahirrahmanirrahim. Getaran punya dahsyat, dia punya bergetar dia. Okey. So getaran yang melampau ini kita panggil takalluf. Okay, ini memaksa diri untuk buat sesuatu yang dia rasa bombastik. Okay. So takalluf, ia dipanggil takalluf. Okay. Okay, nanti kita jawab soalan Puan Jamila insya-Allah. Okay, baik. Istilah dipanggil takalluf. Okay. Tetapi dalam belajar, okay, masa belajar
maka kita cuba buat semaksimum yang mungkin. Okay, macam kita nak sebut huruf ra dan kita sebut ra ni makhraj dia pada hujung lidah jumpa langit-langit atas. Okay, dan pada makhraj yang sama juga ada lam dengan nun. Lalu apa perbezaan ra dengan lam dengan nun? Ra ada getaran. Getarkan. Okay, biar lidah kita biasa bergetar. Okay, ra, ri, ru. Okay, kita getar banyak-banyak ke lama-lama ke, apabila kita biasa dengan satu sebutan, dia akan jumpa tempat yang sesuai untuk dia keluar. Okay, hatta kalau saya masa saya berlatih sebut huruf ra pun, ra, ri, ru, tapi bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, nampak? Dia akan keluar pada getaran yang sesuai. Okay, dia akan keluar. Sama macam kita sebut a, i, u. Okay, bila saya sebut a, saya suruh buka mulut. Okay, tapi ada ke orang yang baca Al-Quran a'u, tak ada. Tak jumpa orang baca a'udzu bil. Tak ada. Sebab apa? Sebab nanti dia akan jumpa bukaan yang sesuai. Bila kita selalu sebut huruf tersebut, mulut kita bila dah terbiasa, dia akan jumpa bukaan yang sesuai. Okay? Tak ada orang macam alhamdulillah, tak ada. Dia akan jumpa alhamdulillah. Nampak? So dalam bacaan nanti kita akan jumpa cara baca ataupun cara pergerakan mulut yang sesuai. Tetapi masa belajar kita cuba untuk bagi sebutan yang maksimum. Okay, supaya apa? Supaya kita terbiasa. Lidah kita terbiasa, mulut kita terbiasa dan telinga kita terbiasa dengan suara tersebut, dengan bunyi tersebut. Okey, boleh? Okey, baik. Kita cuba sebut ra. Ra. Buka mulut. Ra. Okey, jangan sebut ra. Ra tak nak ra. Huruf O ni tak ada. Ni tak ada. Okey, ni tak ada. Okey, kita nak R-A. Ra. Ra. A sebunyi dia A. Ra. Okey, ra. Okey, kemudian kita ada R-I. Bunyi dia ri. Ri. Senyumkan. Senyum dulu. Banyak-banyak. Ri. Ri. Sebab bila kita baca nanti, kita tak akan senyum ri. Kita tak ada ri. Dia akan jadi ri. 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 Nampak? Dia akan ada bukaan yang sesuai. Okay, tapi masa belajar, beri yang maksimum. Ri. Okay, dan kemudian, seperti kita minum air dalam straw, ru. Okay, ru. Okay, ingat getaran, ru. Okay, huruf ra mesti bergetar. Okay, baik. Okay, kita habis pada huruf ra. Okay, kita balik semula kepada kita punya ni tadi. Oh ni, PowerPoint. Okay, baik. Okay, itu grup yang pertama. Okay, lam, nun dan ra. Okay, kita selesai daripada grup yang pertama. Kita pergi pada grup yang kedua. Okay, grup yang kedua adalah grup hujung lidah. Okay, tadi hujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Okay, grup kedua ini pula adalah hujung lidah. Okay, hujung lidah berjumpa dengan tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okey, kita ada gigi atas. Tengok gigi atas kita. Okey, dhahikah. Ni gigi dipanggil dhahikah. Okey, gigi apa? Saya tak tahu nama dia dalam bahasa Malaysia. Gigi rabbit. Saya panggil dia gigi rabbit. Dua gigi rabbit ni. Okay. So gigi rabbit ni pergi bahagian belakang dia. Okay, ni bahagian depan. Okay, ni bahagian depan. Pergi bahagian belakang dia. Okay, dan kemudian kita naik ke atas ke tempat pertemuan gigi dan gusi. Tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Hujung lidah kita berjumpa dengan tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Maka dia akan menghasilkan 3 huruf. Okay. Dia akan menghasilkan 3 huruf. Okay. Apa 3 huruf ni? Huruf yang pertama adalah huruf ta. Okay. Ni dia tak complicated macam kat langit-langit tadi. So kita bawa kat sini je. Ta. Dia ada 3 kan. Okay. Ni huruf ta. Okay. Ta, maka kita hanya sentuhkan
Okay, kita hanya sentuhkan hujung lidah kita. Kita hanya sentuhkan hujung lidah kita ke tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okay, ke tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Sentuhkan. Ta. Okay, ta. Okay. Dia terputus sikit. Okay. Hujung lidah jumpa tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Maka jadilah ta. Sentuhkan, sentuhkan. Jangan tekan. Ta. 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 Okey, sentuhkan. Okey, macam kita nak sebut huruf T. Topi. Okey, topi. Sentuhkan je. Tak. Tak. Okey. Sentuhan itu maka menghasilkan ta. Okey, kita sebut dengan baris atas. Ta. Ta. Sentuhkan. Ta. Okey, kemudian baris bawah senyumkan. T. T. Okey, dan kemudian tu. Tu. Okey, sentuhan. Ta, ti, tu. Okey, jangan tekan. Okey, lembut je. Ta, ti, tu. Okey. Kenapa kita kena lembutkan? Nanti kita akan tengok bahawa huruf ta ni dia ada angin. Okey, dia ada angin. Okey, lalu kalau kita tekan, angin tak boleh nak keluar. Okey, bila kita tekan, kat mana angin nak lalu ni? Tak ada ruang. Tapi kalau kita sentuh, nampak ada kawasan, ada ruang untuk angin lalu. Okey, sebab tu kalau orang yang dia tekan pada makhraj ta, so bila dia matikan ta tu, angin dia tak keluar. At. Okey, kalau ni keluar angin. Kalau tak keluar at, macam mana nak keluarkan angin? Okey, bila angin tak keluar, maka dia akan paksa, lalu terhasillah at. Nampak? Dia mengeluarkan bunyi huruf baru. Okey, sebab tu kita sentuh je. Okey, hujung lidah sentuh ke tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Okey, boleh? Okey, itu huruf yang pertama iaitu huruf ta. Kita pergi pada huruf yang seterusnya iaitu huruf dal. Okey, dalun, dal. Okey, nama huruf ni huruf dal. Okey, dal ada 3 juga. Okey, huruf dal tempat yang sama, hujung lidah sentuh ke tempat pertemuan gigi dan gusi atas, tekan. Okey, tekan. Da, di, du. Okey. Da, di, du. Okey. Da, di, du. Da, buka mulut, buka mulut. Da, di, du. Okey, itu beza dia dengan ta. Ta, sentuh. Dal, tekan. Okey, bila kita tekan, maka dal tidak ada angin. Oh. Kenapa ini? Dal tidak ada angin. Sekejap, saya punya. Okey. Dal tidak ada angin. So, tekan. Da, di, du. Okey. Da, buka mulut. Di, senyumkan. Du. Tekan Okey, baik. Itu huruf yang kedua. Huruf yang ketiga adalah huruf. Okey, apa nama huruf ni? Itu kita dah bagi nama dia. Ta'un, ta'. Yang nama dia ta'un, ta'. Okey. Ta'. Tu. Okey. Atau sita maaf tak pernah penuh jadi baris kat belah sini. Okey. Tu. Okey. Ta, ti, pu. Okey. Perbezaan ta dengan tal dan ta dan dal ni kita tak nampak dekat sini. Okey, sebab pada makhraj kita tak boleh nak bezakan. Okey, tapi kita akan tengok nanti bahawa huruf ta maka bunyi suara naik ke atas. Okey, dia tebal. Okey, kita tak masuk lagi bab tebal tapi kita nak cerita dulu bahawa ta ni tebal. Makhraj sama. Hujung lidah belakang gigi dan gusi atas. Okay, belakang tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Ta. Buka mulut. Ta. Ta. Sebut dulu, tak apa. Kenapa tak keluar bunyi ta? Ta. Nanti kita akan masuk. Okay, kita akan masuk bunyi ta. Macam mana dia boleh keluar bunyi ta? Okay, sekarang ni sentuhkan, tekan. Ta. 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 Okay, tadi kita sebut da. Ni kita nak ta. Ta.
Tak nak to, jangan to. Okey, tolong jangan to, tak nak to. Kita nak ta. Buka mulut. Ta. Was-sama'i wat-tariq. Okey, ta. Ta. Was-sama'i wat-tariq. Ta. Ta. Bukan to. Bukan was-sama'i wat-tariq. Tak ada to. Ta. Buka mulut ya. Okey. Kemudian kita ada baris bawah, senyumkan. Ti. Okey, ti. Tekan. Okey, hujung lidah tekan pada gigi dan gusi atas. Ti. Ti. Okey, dan seperti kita minum dengan straw. Tu. Tu. Tekan. Kerana huruf ta tidak ada angin. Okey, daripada grup yang kedua ini, ada satu huruf yang berangin, dua huruf lagi tidak ada angin. Okey, da dan pa. Pa, ti, tu. Pa, ti, tu. Okey, boleh? Baik, kita habis pada grup yang kedua. Okay, grup yang kedua adalah grup hujung lidah bertemu dengan tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okay, dan saya berterima kasih ada seorang anak murid saya, dia bagi tahu kawasan ni dinamakan siratan. Okey. Dia orang Johor, masya-Allah. Mungkin orang apa? Bahasa Melayu bahasa Melayu masih kuat lagi. Kita terpaksa terang dengan tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Tapi dia ada nama dah. Dah siap dah nama. Siratan. Yang mungkin orang lama-lama dia tahu makna siratan. Yang generasi Gen Y ni, dia kena kita perkenalkan dengan nama siratan. Okey, baik. Boleh? Okey, ini grup yang kedua. Saya padam. Okey. Yang seterusnya, kita selesai ni. Ba, kenapa ba tu? Okey. Okey, grup yang ketiga. Okey, grup yang ketiga adalah hujung lidah. Minta maaf. Hujung lidah bertemu dengan hujung gigi atas. Okey, kita ada gigi atas dan kita ada hujung dia ni, tempat tajam bawah ni. Ini kita panggil hujung. Atas ni kita panggil pangkal gigi. Okay, tadi kawasan hujung lidah jumpa pangkal gigi dan gusi, tempat pertemuan pangkal gigi dan gusi. Sekarang ni kita hujung lidah jumpa dengan hujung gigi atas. Okey. Ramai orang bila sebut hujung lidah jumpa hujung gigi atas, maka dia prefer dengan bahasa yang mudah. Bahasa mudah dia adalah seolah-olah kita keluarkan lidah kita. Keluarkan lidah kita. Okey, keluarkan lidah. Macam mana keluarkan lidah? Nampak? Keluar lidah. Okey, boleh. Itu keluar lidah. Okey, walaupun kita guna istilah keluar lidah, tapi kita kena tahu tempat asal keluarnya adalah hujung lidah, hujung gigi atas. Okey, hujung lidah, hujung gigi atas. Okay, di mana ada 3 huruf yang keluar daripada hujung lidah, hujung gigi atas. Yang pertama adalah huruf sa. Sentuh je. Sentuh je. Kerana sa ada angin. Nanti kita akan tengok huruf sa, huruf berangin. So, bila berangin, maka kita hanya sentuhkan dia pada makhraj dia. Sa. Sa. Hujung lidah, hujung gigi atas. Okay, huruf yang pertama. Okay, huruf pertama adalah huruf sa. Okay. Okey, minta maaf tak sama pula bentuk dia. Okey. Baris atas, baris bawah, baris depan. Okey, huruf sa. Kita nak sebut sa ni titik 3, macam ta tapi titik 3, maka letakkan hujung lidah kita pada hujung gigi atas. Letak, sentuh je. Okey, dan kemudian kita keluarkan bunyi dia, baris atas. Buka mulut. Sa. Buka mulut. Sa. Okey, kemudian kita ada baris bawah. Senyumkan. Si. Si. Okey, si. Okey, dan kemudian kita ada bagaikan kita minum air dalam straw, baris depan. Su. Su. Sa.
si, su. Sa, si, su. Okey, boleh? Okey, baik. Kita habis pada huruf yang pertama. Kita pergi pada huruf yang kedua. Okey, huruf yang kedua adalah huruf, dia macam dal tapi dia ada titik dekat atas. Hilang pula titik dia. Asyik hilang pula titik dia. Okey, baik. Dia ada baris atas, baris bawah dan baris depan. Okey, huruf ni tekan hujung lidah, tekankan pada hujung gigi atas. Za. Za. Okey, za. Tekan. Okey. Kenapa kita kena tekan? Ustaz, kenapa kena tekan, Ustaz? Sekarang kita tak nampak. Okey, sekarang kita tak nampak. Tapi apabila zal ni mati, kalau kita tak tekan, dia akan cenderung untuk qalqalah. Okey, contoh kalau saya baca wa idz qala Musa, nampak? Wa idz. Okey, asal bunyi dia adalah wa idz qala Musa, nampak? Itu bunyi asal dia. Wa idz qala rabbuka. Okey, tapi kalau kita tak tekan dia, kita dengan dia, maka kita akan cenderung untuk lantunkan dia. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, kan? Wa idz. Okey. So, kita tekan hujung lidah, tekankan pada hujung gigi atas. Okey, keluar bunyi. Okey, kita sebut dia dengan baris atas, buka mulut. Za. Za, tekan. Za. Okey. Kemudian baris bawah senyumkan. Vi. Vi. Okay, vi. Dan baris depan bagi minum air minum air dengan straw. Zu. Zu. Ingat hujung lidah, hujung gigi atas saya tekan. Zu. Zu. Okey, bila kita tekan tu maka akan ada getaran dekat muka kita. Okey. Za, zi, zu. Okey, seolah-olah macam muka kita sedang bergetar. Okey, so itu huruf yang ke dua, iaitu za, zi. Kumpulan ketiga tapi huruf yang kedua. Za, zi, zu. Okey. Kemudian, okey, pada tempat ini juga ada huruf yang ketiga. Okey. Huruf ketiga ini sama macam pa tadi. Okey, nama huruf ni adalah va. Vaun. Va. Okey, itu nama huruf dia. Okey. Baik. Okey. Ada orang bertanya pada saya, Ustaz sebut nama contohnya, huruf nama dia ta'un. Okey, ta'un. Okay. Tapi dalam Al-Quran, Ustaz, ada ayat yang mula dengan, ada surah yang mula dengan ta dengan ha. Okey. So, kenapa dekat dalam ayat ni dibaca ta, dia baca ta, dia tak baca ta'un. Okey, dia tak baca dengan ta'un, tapi dia baca ta. Okey. Okey, kita kena bezakan antara nama huruf tersebut dengan sebutannya dalam Al-Quran. Okey, sebutan dalam Al-Quran adalah riwayah. Maksudnya, walaupun huruf tu nama dia ta'un ataupun ta'un, apa nama sekalipun huruf tersebut, apabila dia masuk dalam Al-Quran, maka cara sebut dia, cara bunyikan dia adalah riwayah. Kita kena ambil daripada Nabi SAW. Okey, ini cara sebutan dia. Okey, so walaupun nama huruf tu ta'un, tetapi sebutannya dalam Al-Quran adalah ta, tanpa ada un dekat belakang tu. Okey, hamzah dekat belakang tu diabaikan. Okey, itu sebutan dalam Al-Quran. Okey, so nampak beza dia. Okey, jangan pula orang tanya, Ustaz, nama kaf ha ya ain sad dekat awal surah Maryam tu. Okey, kaf ha ya ain sad. Okey. Ni nama dia kafun. Okey, nama huruf ni kafun. Okey. Dan dia memang disebut sebagai kaf. Itu tak ada masalah. Haun, huruf ni nama dia haun. Okey, haun. Tapi kenapa sebut dia ha je? Okey, kerana sebutan adalah riwayat. Yaun, ya, okey, ya, bunyi apa nama dia adalah yaun.
Okay, tapi sebutan di dalam Al-Quran adalah ya sahaja tanpa hamzah. Okay, sebab tu bunyi bacaan ini kaf, ha, ya, ain, sad. Okay. So, tu saya nak cerita tentang, minta maaf, terhilang pula ni. Okay, nak cerita tentang kenapa nama huruf lain tapi sebutan dia lain. Okay, kerana sebutan dalam Al-Quran riwayah. Okay, dia walaupun ada yang sama nama macam alif. Alif pun kita baca alif lam mim sama kan. Okay, ada sebutan yang sama, nama dia dengan sebutan dia sama. Ada huruf yang namanya lain tapi sebutannya lain. Okay, boleh. Okay, so kita pergi pada huruf yang ketiga daripada kumpulan ketiga. Okay, baris atas, baris bawah, baris depan. Okay, huruf ini pun sama, kita tekankan juga. Okay, tekankan juga. Hujung lidah, hujung gigi atas, tekankan. Okay, dan huruf ini adalah dalam kategori huruf tebal. Kita tak masuk lagi dalam tebal. So, kita nak cerita dulu tentang ada huruf tebal. Okay, tapi kita sebut dulu huruf ni. Dha. Dha. Okay, buka mulut, baris atas. Tekan lidah kita. Dha. Dha. Okay, buka. Dha. Nama dia Dha'un. Dha'un. So, kita pun sebut Dha. Sebut Dha. Okay, kemudian kita ada baris bawah, senyumkan. Dhi. Dhi. Okay. Dan kita akan dapati bahawa nak sebut baris bawah dengan senyuman pada huruf dhi ni susah. Dhi. Tapi kita akan bagi tahu nanti. Okay. Kita akan bagi tahu nanti cara penyelesaian dia. Dhi. Okay, dan kemudian huruf baris yang ketiga, di mana kita minum air dalam straw. Dhu. Dhu. Tekan. Dhu. Okay, kenapa kita tekan? Kerana untuk elak daripada berangin. Huruf zal dan huruf dha tidak ada angin. Dha. Okey, dha, dhi, dhu, dha, dhi, dhu. Okey, boleh? Okey, baik, insya-Allah. Okey, kita pergi pada kumpulan yang keempat. Okey, kumpulan keempat adalah kumpulan terakhir daripada hujung lidah. Okey, selesai. Okey, kumpulan keempat adalah hujung lidah. Okey, hujung lidah berjumpa dengan hujung gigi bawah. Okey, hujung lidah, hujung gigi bawah. Baik. Hujung lidah, hujung gigi bawah. Tadi hujung gigi atas, ni hujung gigi bawah. Okey. Baik, apabila kita pergi pada hujung gigi bawah, cuba kita sebut huruf-huruf yang keluar daripada sini. Huruf ni nama dia sinun. Okey, sin, zai, sad. Okey, sin, zai, sad. Okey, itu huruf yang keluar. Okey, cuba kita sebut sin. Sin. Susah nak sebut. Okey, hujung lidah, hujung gigi bawah. Macam mana sebut? Sin. Sin. Dia tak keluar bunyi. Zai, 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 zai. Dia tak keluar. Sad. Cuba sebut sad. Hujung lidah, hujung gigi bawah. Sa. Sa. Tak keluar. Okey. Okey, sebab apa tak keluar? Sebab susah. Dia hujung lidah dengan hujung gigi bawah ni kawasan yang sangat tak stabil. Lalu kita kena stabilkan dia. Macam mana kita nak stabilkan dia agar tiga huruf ni boleh berbunyi? Maka kita rapatkan gigi dengan gigi. Gigi atas, gigi bawah kita rapatkan. Okey, rapatkan gigi atas, gigi bawah. Tapi hujung lidah sentuh gigi bawah. Okey, hujung lidah sentuh hujung gigi bawah sambil gigi atas dan gigi bawah dirapatkan. Okey, maka dah stabil. Okey, dah stabil. Okey, bila dah stabil maka kita keluarkan bunyi. Okey. Z dan okey. Z. Okey. Tiga huruf yang keluar apabila hujung lidah berjumpa dengan hujung gigi bawah. Okey, ingat, hujung lidah bila jumpa hujung gigi bawah je, maka gigi dan gigi dirapatkan. Okey, rapatkan. Okey. Okay, dan kemudian kita sebut satu-satu huruf ni. Baik, huruf yang pertama adalah huruf sinun, sin. Okey, di mana sin ada tiga. Baris atas, baris bawah, baris depan.
Okey, maka kita sebut sama-sama. Okey, huruf sin dia ada sebelum nak keluar tu dia ada bunyi. Okey, macam bunyi saya tak tahu bunyi apa. Orang kata bunyi ular. Okey. Okey. So bunyi ini dinamakan desiran. Okay. Tiga huruf yang berada di kumpulan 4 ini nanti kita akan tengok dia ada satu sifat khusus bagi mereka ni. Dipanggil sebagai safir. Safir ni ada bunyi desiran. Okey. Dia ada desiran. Okey, tapi kita tak sampai lagi. Tak apa. Kita ambil dulu makhraj dia. Okey, baik. Huruf sin. Hujung lidah, hujung gigi bawah, gigi dengan gigi rapat. Sa. Buka mulut. Sa. Sa. Si. Su. Okey, sa buka mulut, si senyumkan, si dan kemudian sin baris depan su. Sa, si, su. Sa, si, su. Okey, boleh? Boleh huruf sin. Baik, sin dah boleh. Kita pergi pada huruf yang seterusnya. Huruf seterusnya adalah huruf zayun, zai. Ya Allah. Zayun, zayun, zai. Okey, dengan 3 baris dia, baris atas, baris bawah, baris depan. Okey, zai. Okay, so kita nak sebut hujung lidah, hujung gigi bawah, z. Tekankan. Okey, tadi sin sentuh je. Sa, si, su. Okey, tu saya lupa nak sebut tadi. Sin sentuh je tanpa tekan. Zai tekan. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Okey. So lidah tu kadang-kadang dia terturun sikit pergi ke belakang gigi bawah. Tak apalah tu. Okey. Asalnya hujung lidah, hujung gigi bawah, tapi kadang-kadang dia terturun sikit pergi ke belakang gigi bawah. Okey, belakang gigi pun masih dalam kawasan gigi bawah lagi. Okey, so boleh za, zi, zu. Okey, za, zi, zu. Tekan supaya angin tidak keluar. Okey. Kemudian kita ada huruf yang seterusnya, okey, iaitu huruf sad. Okey, huruf sad. Okey. Huruf sad macam huruf sin. Okey, huruf sad macam huruf sin. Okey, cuma beza sad dan sin ini adalah kita rapatkan kita punya rahang. Okey. Kalau sin tadi kita tak rapatkan rahang, kita jarakkan antara dalam mulut kita, lidah dia turun ke bawah. Sa, si, su. Nampak? Okey. Tapi huruf sad ni, hujung lidah jumpa hujung gigi bawah, tapi lidah kita naik ke atas. So, suara naik ke atas. Sa. Nampak? Lidah kita naik ke atas. Okay. Hujung lidah sahaja yang sentuh hujung gigi bawah, tetapi lidah kita bahagian belakang dia naik ke atas. Sa. Sa, si, su. Sa, si, su. Okey. Sekali lagi saya sebut. Okey. Hujung lidah sentuh dengan hujung gigi bawah, gigi dengan gigi rapat. Okey, tetapi pangkal lidah kita naik ke atas. Sa, si, su. Okey, beza dengan sin tadi. Sin kita punya pangkal lidah ke bawah. Sa, si, su. Nampak pangkal lidah kita punya lidah kita ke bawah. Sa, si, su. Ada ruang dekat dalam mulut kita. Tapi sad, sa, ruang tak ada. Si, su, mulut rasa penuh je. Okay, dan di mana nanti kita akan tengok memang mulut kita penuh dengan angin. Okay, bila kita sebut sad, maka kita kena lepaskan angin. Sa, si, su. Okay. Dan huruf sad, hati-hati. Jangan sebut S-O. So, tak nak so. Kita nak sa. Buka mulut. S-A. Sa. Okay. Sa, si, su. Sa, si, su. Okay. Boleh? Okay, boleh insyaAllah. Okay, so hari ni kita tengok masa dulu. Kalau ada masa, kita sambung. Baik, okay, kita stop dekat sini dulu insyaAllah. Kita ambil lidah hari ni. Okay, kita ambil lidah hari ni. Di mana hujung lidah, bukan lidah, kita ambil hujung lidah hari ni. Di mana hujung lidah ada 4 kumpulan. Ingat, 4 kumpulan. Kumpulan pertama, hujung lidah bertemu dengan langit-langit atas.
Kumpulan kedua, hujung lidah bertemu dengan siratan. Okey, pangkal lidah dan gusi atas. Okey, kumpulan ketiga, hujung lidah bertemu dengan hujung gigi atas. Okey, dan yang keempat, hujung lidah, kumpulan keempat, hujung lidah bertemu dengan hujung gigi bawah. Okey. So inilah huruf-hurufnya. Okay, boleh ingat insya-Allah? Okay, kalau saya buat exam boleh dapat Boleh insya-Allah. Okey. So sekarang ni saya nak buka ruang untuk pertanyaan. Baik. Siapa nak bertanya boleh bertanya soalan. Ustaz, saya nak tanya lain. Nanti Ustaz kata biar pergi gear 5 pula. Tak dengar. Suara Ustaz tak dengar. Tak ada suara Ustaz. Ustaz mute, Ustaz mute. Oh, masya-Allah, saya kena mute. Okey, baik. Saya minta maaf. Saya tak perasan. Saya turut di-mute kan. Okey, baik. Okey, ada suara lidah pendek atau keras. Macam mana nak sebut ra ni? Okey. Maka lidah pendek atau keras ni maka boleh ada dua cara. Okey, satu cara yang agak sukar sikit iaitu kita lidah kita, nampak bawah dia ada benda yang ikat dia dengan rahang bawah kita kan? Lidah kita. Kalau rasa ada macam tali. Ya, bukan tali, dia macam kulit yang daging yang mengikat lidah kita dengan rahang bawah. Okey. So kalau kita nak bagi panjang lidah, potonglah sikit. Potonglah sikit apa daging tu. Okey, potong sikit lidah jadi panjang. Okey, tapi tu agak sukar. Okey, saya ada seorang guru daripada Kenya, Afrika. So guru saya ni dia kata apa? Dia kata kalau nak bagi lidah lembut, lidah lembut, bila lembut lidah baru kita boleh getar kan. Kalau lidah tak lembut macam mana nak getar? Okey. So dia kata antara cara ni adalah kita gosok lidah. Ambil berus gigi tu gosok lidah kita. Jangan pakai pembersih lidah yang dekat belakang berus gigi tu, tapi berus tu sendiri. Kita berus gigi, pada masa yang sama kita berus lidah kita. Okey, kita berus lidah kita. Okey, maka insya-Allah bila kita amalkan benda tu, dia akan lidah kita akan jadi lembut dan kita boleh getarkan dia. Okey. Ibnu Jazari rahimahullahu taala di dalam muqaddimah dia berkata apa? Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Apa maksud dia? Kalau seseorang tu dia dapati bahawa dia mengalami kesukaran untuk menyebutkan mana-mana huruf, maka riyadatum ri'in bifakkihi. Dia kena train dan train. Latih dan latih. Okey, kerana latihan ini akan menyebabkan benda yang sukar menjadi senang. Okey, dengan latihan. Okey, dan sebelum ni saya dah sebutkan bagaimana cara untuk melatih huruf yang kita susah nak sebut. Okay, contoh, kita susah nak sebut huruf ra tadi kan. Puan Jamilah kata susah nak sebut ra. Maka kita matikan ra ni. Lalu kita bawa datang apa-apa huruf dengan apa-apa baris kat depan. Contoh kita bawa datang hamzah baris atas. Ar, getarkan. Ar, train sampai boleh. Ada orang ni tak boleh, dia jadi Okey, tak apa. Kali pertama, kali kedua Okey, tapi kali ketiga, kali keempat dan seterusnya, ingat makhraj dia dulu. Hujung lidah ke langit-langit atas. Ar. Ataupun baris bawah kan dia. Ir. Atau baris depan dia. Ur. Ar. Ir. Ur. Okey, boleh. Okey, itu cara untuk kita train huruf-huruf yang kita susah nak sebut. Kalau kita susah nak sebut huruf jim, okey, maka matikan jim. Kemudian bawa datang, okey, baris bawah contohnya. Ij. Ingat dia punya makhraj dia. Ij. Okey. Baj. Okey, ingat makhraj dia. Okey, dan kalau kita amalkan benda ni, mungkin dalam sebulan tu kita boleh nampak sikit hasil dia, tapi amalkan untuk 2-3 bulan, insya-Allah kita akan nampak perubahan dia. Okey, cuma yang penting riyadatum ri'in bifakkihi. Maka kerana kena selalu riyadah, bersenam dengan lidah kita.
Okey, wallahu a'lam Puan Jamilah. Okey, tadi Puan yang nak bertanya soalan tadi, sila Puan. Okey, Ustaz, huruf jim ni kan dia duduk di tengah-tengah langit. Tengah-tengah lidah dengan tengah-tengah langit-langit atas. Ya. Langit. Jadi bila kita sebut ikhfa hakiki tu, ikhfa hakiki bertemu dengan jim. Okey. Ikhfa hakiki ni kita sembunyikan nun ataupun tanwin, kita sembunyikan. Bila sembunyikan, adakah dia bunyi ang? Bila ataupun macam mana Ustaz? Bila ikhfa hakiki bertemu dengan huruf jim, bunyi macam mana Ustaz? Okey, pertama sekali, cara kita belajar tajwid ada dua cara. Okey, dua cara. Okay, yang pertama kita belajar kaedah. Yang kedua kita belajar hukum. Ada orang dia mula dengan kaedah, ada orang dia mula dengan hukum. Apa beza dia? Kalau kita belajar mula dengan hukum, maka kita akan mula dengan macam tadi, ikhfa hakiki. Okey. Ikhfa hakiki ni apa? Apabila nun mati bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf. Betul tak? Itu ikhfa hakiki. Okey, yang tu kalau orang yang mula belajar dengan hukum, dia akan belajar dengan hafalan dulu. Ikhfa hakiki adalah nun mati atau tanwin berjumpa dengan salah satu daripada 15 huruf. Antaranya adalah huruf jim. Okey. Kemudian ada cara yang kedua iaitu kaedah. Yang ni saya lebih suka. Okey, belajar kaedah dulu. Okey, bila kita dapat kaedah baru kita tahu kenapa jadi ikhfa hakiki. Kenapa jadi ikhfa ni? So, ni jalan kerja untuk dapatkan ikhfa. Yang ni jawapan dah ada. Ikhfa. Dan ikhfa ni apa? Tadi nun mati atau tanwin jumpa dengan salah satu daripada 15 huruf. Okey, tapi kalau belajar kaedah dulu saya tunjuk cara kaedah. Bagaimana nun mati bertemu dengan jim? Yang ni ikhfa hakiki. Okey, tapi kita nak tengok macam mana nun mati bertemu dengan jim. Okey, caranya adalah dengan kita sebut huruf ni. Ni kita nak sebut huruf ni. Okey, kerana huruf yang berdengung ini adalah nun atau mim. Okey, hanya dua huruf sahaja yang berdengung iaitu nun atau mim. Ni kita akan masuk nanti pada makhraj yang terakhir. Iaitu makhraj khayshum, makhraj pangkal hidung. Di mana dua huruf yang memerlukan hidung. Tadi kita dah sebut dah, nun dia perlukan hidung. Okay, kalau tak ada hidung, nun tak boleh berbunyi. Okay, so bila ada suara keluar daripada hidung, suara yang keluar daripada hidung ni ataupun bunyi yang keluar daripada hidung ni, kita panggil dia sengau. Okay, ataupun nama glamour dia dengung. Okay, sengau atau dengung. Dalam bahasa Arab dipanggil gunnah. Okay, baik. So, huruf yang berdengung dua sahaja. Nun atau mim yang dia semua nun atau mim ni dia ada dengung. Tapi yang lebih jelas adalah apabila nun atau mim ni mati. Okay, maka dia ada dengung. Okay, so persoalan ni macam mana nak buat dengung ni? Dengung ni macam mana nak sebut? Kita sebut huruf nun tetapi mulut kita pada makhraj ini. Okay, kita sebut nun. Okay, tapi mulut pada makhraj jim. Makhraj jim, tengah-tengah lidah, sentuh langit-langit atas. Tapi kita sebut nun. Kita sebut nun pada makhraj jim. Okay, kita sebut nun pada makhraj jim. So, jadi bunyi dia macam mana? Kita letak dulu. Tengah-tengah lidah, langit-langit atas. Ja. Ja. Okay, dengan gigi direnggangkan. Ja. Ja. Man ja'a bil hasanati. Nampak? Man ja'a bil hasanah. Okay, nampak? Man. Okay, dan jangan sesekali guna M-A-N-G. Okay. Ada kaedah mudah. Minta maaf. Mana pergi? Ada kaedah mudah yang mengatakan ikhfa hakiki, cara sebut dia adalah M-A-N-G. Okay. Yang ni kita bagi tanda seru 2. Okay. Dia tak jadi mang. Jangan jadi mangja. Tak ada. Okey, tetapi cara sebutan dia adalah kita sebut nun dan mulut kita berada pada makhraj huruf selepas dia. Iaitu kat sini huruf jim. Manja. Okey, manja. Okey, dan dengung macam biasa 2 harakat. Okey, boleh Puan? Boleh Ustaz, tapi maknanya NG ni tak boleh pakai. NG ni dia akan merosakkan bunyi. Jadi maknanya ada bunyi nun jugalah. Okey, okey. Dekat situ jadinya ikhfa. Okey. Apabila kita sebut nun pada makhraj huruf selepas dia,
Kalau bunyi nun tu masih ada, maka ia dinamakan ikhfa. Kalau bunyi nun tu hilang, contohnya kita berada pada huruf saya padamkan. Okey, saya mohon yang tak bertanya soalan. Okey. Baik, saya turut bergembira dengan yang ada anak-anak kecil, insya-Allah. Semangat belajarnya, masya-Allah. Okey, katalah kita pergi pada huruf ya. Okey, ya. Okey, macam mana kita nak sebut yang ini? Okey, ya'mal. Okey. Cara sebut dia sama, cara bunyi dia sama. Kita sebut nun tapi mulut kita dekat makhraj ya. Okey, kita sebut nun tapi mulut kita dekat makhraj ya. Okey, sekejap. Okey, kita sebut nun tapi mulut kat makhraj ya. So dia jadi macam mana bunyi dia? May ya'mal, may ya'mal. Okey. Kalau puan dengar, ada tak lagi bunyi nun yang ada dekat situ? Tapi tu idgham Ustaz. Ya, okey. Sabar. Kalau kita tengok ni okey, tadi dengan manja. Okey. So apa perbezaan antara ni dengan ni? Yang kedua ni bunyi nun masih ada. Okey, bunyi nun masih ada. Tapi yang atas ni bunyi nun dah tak ada. Bunyi nun tak ada, langsung. May ya'mal, ada dengar bunyi nun? Tak ada. Tapi manja, ada lagi bunyi nun? Ada sikit-sikit. Dia tak keluar man. Dia tak keluar manja. Tapi dia keluar man. Sikit-sikit bunyi nun tu ada lagi. Okey. Sikit. Okey. Kejap Okey, sebentar. Saya. Okey, baik. Okey. Baik. Kalau kita tengok pada manja, masih ada sikit lagi bunyi nun. May ya'mal, bunyi nun dah tak ada. Okey. Bunyi nun yang sikit-sikit ni, samar-samar bunyi nun ni, samar-samar. Samar-samar bahasa Melayu, bahasa Arab dia ikhfa. Ini sebab dia dinamakan ikhfa. Sebab bunyi nun masih ada. Sebab tu nama dia ikhfa. Okey. Sini pula bunyi nun dia hilang. May ya'mal. So bunyi nun ni hilang. Seolah-olah nun ni ditenggelamkan oleh ya. Sebab tu nama dia dekat sini idgham. Idgham masuk. Erti dia masuk. Sebab apa? Seolah-olah nun ni dimasukkan ke dalam ya. Okay, sebab tu nama dia idgham. Okey. Okey, kalau kita belajar hukum dulu, ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, kita tak jumpa kaedah ni. Tak jumpa. Okay, tapi kalau kita belajar kaedah dulu, baru kita tahu kenapa datangnya idgham, kenapa datangnya ikhfa, dan kita akan tengok kenapa datangnya iqlab. Okey, boleh puan? Boleh, insya-Allah Ustaz. Okey, nampak perbezaan dia? Saya kena pergi training lain Ustaz. Tak ada juga. Boleh puan boleh ambil mana-mana. Sama ada macam sebab kita daripada kecil kita diajar dengan konsep hafalan. Okay, so bila kita hafal, okay, kita ada idgham, kita ada ikhfa, kita ada izhar, kita ada iqlab. Okay, so kita pun hafal izhar, idgham, iqlab. Okay, izhar tu jadi bila? Bila nun mati jumpa dengan huruf-huruf kerongkong. Okay, maka jadilah izhar. Idgham ada dua. Idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. So masa bila jadi idgham? Bila jumpa dengan salah satu daripada 6 huruf yarmalun. Okay, kalau iqlab jumpa dengan ba. Kalau ni jumpa dengan 15 huruf. So kita hafal, benda tu je kita hafal. So otak kita pun jalan. Bila jumpa nun mati, jumpa ni, kita pun dengungkan dia. Okay, so itu konsep hafalan dan bagus. Konsep hafalan adalah konsep yang bagus. Sebab itu asal ilmu. Asal ilmu adalah hafalan. Okay, tapi pada masa yang sama kita kena fahamkan juga. Okay, fahamkan juga kenapa jadinya ikhfa, jadinya idgham. Kita kena tahu kaedah dia. Okey, so terpulang. Masing-masing ada orang nak belajar kaedah. Sebab apa? Macam kita sebut hari tu. Tahu izhar, idgham, iqlab, ikhfa ni tak wajib. Kita tak wajib tahu ni ikhfa hakiki ke, ikhfa syafawi ke, idgham dengan dengung ke, idgham tak ada dengung ke. Kita tak wajib tahu nama-nama tu. Tapi bila kita buat, kena berdengung. Okey, kena berdengung tu wajib. Okey, so itu perbezaan dia. Okey, so terpulang pada kita nak mula dengan kaedah ataupun nak mula dengan hafal, sebaik-baiknya gabungkan dua-dua
supaya kita tahu kenapa jadi ikhfa, kenapa jadi idgham. Okey, supaya kita lebih faham dan kita tahu macam mana nak praktikkan dengan perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran. Okey, boleh insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Kita nak soalan yang seterusnya. Ustaz, Ya. ada lagi satu soalan. Ustaz, Ada satu soalan, ya. saya nak share tengok. Bagaimana kita menyebutkan ikhfa. Contohnya nun sukun bertemu dengan jim. Ya. Jim, ya. Kedudukan lidah kita tu. Saya nak tanya pendapat Ustaz. Adakah lidah kita itu kedudukannya terapung? Misalnya, Okey. kalau kita lidah kita naik, tentu dia akan bertemu dengan dengan keras. Okey. Baik. Okey. Pertama sekali saya sebutkan hal itu bahawa benda yang kita ajar ni, yang saya ajar ni, maka dia bukanlah sesuatu yang mutlak. Okey, maka dia terdedah kepada ada orang nak kritik, ada orang nak setuju, tak setuju. Okey. Dan benda yang kita sebut ni adalah hasil daripada pemerhatian. Okey. Okey. Apabila kita nak sebut ikhfa, maka pemerhatian kita ada dua jenis. Okey. Pemerhatian kita ada dua jenis. Okey. Satu, sebahagian daripada orang dia apungkan lidah. Ya, seperti mana yang puan sebut tadi, dia apungkan lidah. Sebab apa dia apungkan lidah? Sebab dia kata kalau tak apungkan seolah-olah jadi macam izhar. Nampak kalau tak apungkan. Macam contoh kalau kita sebut jim kan. Jim kita tak apungkan tapi kita sentuh pada makhraj jim. Maka dia jadi manja. Seolah-olah macam nun tu ada jelas. Manja. Okey, cuma kita tambah dengung je. Manja. Okey, maka dia kata untuk hilangkan bunyi nun yang jelas tu, kita apungkan lidah. Manja. Nampak? Bunyi nun tu hilang langsung. Okey, ataupun ada sikit sangat bunyi nun tu. Man jaa bil hasanah. Okey. Itu kaedah yang pertama. Ada orang dia apungkan. Untuk apa? Supaya dia kata untuk elakkan daripada izhar. Dan kaedah yang kedua adalah sama macam kaedah yang saya terapkan. Iaitu bila kita nak dengungkan sesuatu suatu keadaan tu, maka kita sebut huruf berdengung, okey, tetapi mulut kita sentuh pada makhraj huruf yang selepas dia. Kita tak apungkan. Mana kita sandarkan dia pada makhraj. Sandar pada makhraj. Okey, so ini ada dua pandangan. Nak apungkan pun boleh tapi hati-hati. Apungkan dia akan menghasilkan bunyi M-A-N-G. Okey. Kita tak kata salah tapi hati-hati. Jangan jadi mangja. Okey, jangan apungkan sampai menghasilkan NG. Sebab dalam bahasa Arab dia tidak ada huruf G. G tidak ada. Okey. Okey, dan kalau nak sandarkan boleh tapi jangan sampai izhar berlaku. Jangan baca manja, manja. Okey, manja itu dah nampak izhar dia. Okay, lalu kita sentuhkan tanpa jelaskan bunyi nun. Okay, kita kena samar-samarkan bunyi nun. Dan dia akan jadi secara automatik. Okay, kalau kita pergi sebut nun tapi mulut kita pada makhraj huruf selepas dia, maka bunyi nun tu akan jadi samar-samar. Sebab apa? Sebab pada situasi itu kita berada di antara nun dan huruf selepas dia. Okay, dan kedua-dua ini datang dengan pemerhatian. Observation. Okey, maka nak pakai kaedah mana pun boleh. Cuma hati-hati daripada ini dan ini. Jangan mang dan jangan izharkan. Okey, boleh puan? Terima kasih Ustaz. Sama-sama puan. Okey, baik. Kita nak soalan yang seterusnya. Mungkin soalan yang terakhir kot. Dah 10.45 dah. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, saya harapkan semua dapat faham apa yang kita sampaikan pada malam ini. Kalau tak faham, minta tanya. Tanya. Kalau katalah dah dapat hari ini, dah dapat kunci dia. Okey, kita dah sentuh tentang huruf-huruf yang keluar daripada hujung lidah. Okey, katalah ada orang tak faham lagi. Minggu depan bagi tahu. Ataupun sebelum sampai minggu depan bagi tahu dulu. Supaya kita boleh ulang. Okey, kita boleh ulang. Terutama kalau ramai yang tak faham. Maka sebab apa? Sebab kita punya perkongsian kita ni bukan sekadar untuk saya berkongsi dan saya seronok dapat pahala, alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama kita nak ada orang faham.
Okay, sebab apa? Sebab ilmu ni saya tak ada, saya nak ilmu ni jalan. Tak nak saya tak ada, ilmu pun mati. Sayanglah. Okay, so kita nak siapa-siapa yang dengar pada hari ini, dia boleh kongsikan ilmu ni dengan orang lain. So, kalau dia nak kongsikan, maka dia kena faham. Faham, baru dia boleh kongsi. Okay, boleh? So, kalau tak faham, bagi tahu. InsyaAllah saya akan ulang. Dan saya akan cuba cara yang terbaik untuk bagi kefahaman tu sampai pada semua. Selain daripada selepas tentunya doa dan pengharapan kita pada Allah Ta'ala. Sebab yang bagi faham bukan saya. Yang bagi faham adalah Allah Ta'ala. Saya ni hanya jalan je. Jalan. Okay. Orang Ustaz, pertengahan. Untuk bagi Ustaz. dapat. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya. Saya nak tanya satu soalan, iaitu huruf Qaf dengan huruf Kaf tu, dia dekat makhrajnya pangkal lidah kan? Pangkal lidah kan? Ya, Dalam satu buku tajwid tu dia sebut Qaf pangkal lidah, Kaf tu pangkal daun lidah. Dia tidak betul-betul samalah makhraj tu, tapi berdekatan, qarib. Dekat kan? Ya. Macam mana Ustaz? Pendapat Ustaz? Okey. Macam saya sebut tadi, pendapat saya tetap kekal sama sebab setiap orang dia akan keluarkan dengan pemerhatian dia. Dan kita tak bolehlah nak kata pemerhatian orang tu salah. Melainkan kalau betul-betul kita jelas salah sebutan dia, maka kita boleh kata salah. Tapi kalau pemerhatian kita dan pemerhatian dia berbeza dan natijah dia sama, maka tak ada masalah. Okey, kerana hasilnya sama. Okey, satu qaf, satu kaf. Satu ada angin, satu tak ada angin. Satu boleh melantun, satu lagi tak boleh melantun. So bila benda tu sama, maka tak ada masalah. Pada pangkal lidah ke, pangkal daun lidah ke. Okey, sebab saya lebih suka pangkal lidah dengan satu pangkal lidah yang tekan, satu lagi pangkal lidah yang tidak tekan. Okey, pangkal lidah yang tekan dengan tidak tekan itu kita daripada pembacaan dan kita punya pemerhatian. Ada angin dan tak ada angin ya. Ya, qaf dia tak ada angin, maka kita kena rapatkan pangkal lidah ke langit-langit. Kaf huruf yang berangin. Ak. Okey. So untuk bagi angin ni maka kita tak boleh rapat. Maka kita kena bagi ruang untuk angin tu. Tak apa kita tak buku gambar. Kalau kita buku gambar aku suaranya pun. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Baik, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Okey, dan terima kasih kepada yang bertanya soalan. Sebab yang bertanya soalan ni kebaikan dia. Okey, kebaikan dia bukan hanya untuk kita jawab soalan, tetapi kebaikan dia adalah untuk semua yang dengar. Maka ada ilmu baru yang dapat dikongsikan. Okay, jadi insya-Allah pada malam ni kita cukup sekadar takat ini dulu. Lalu apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk tu tentunya daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini dengan kafaratul majlis. Tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang insya-Allah, di mana pada sesi akan datang kita cuba untuk kita praktikkan huruf-huruf yang kita dah ambil ni insya-Allah. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Wa iyyakum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.